Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muaz bin Abdul Ghani dari kumpulan 6 ingin membentangkan poster yang bertajuk tentang kepribadian Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih ialah khalifah yang ke-7 di bawah kerajaan Osmaniyah yang telah dilahirkan pada 30 Mac 1432 di Edirne yang terletak di antara sepadan Turki dan Bulgaria. Walau bagaimanapun, 800 tahun sebelum kelahirannya, baginda telah disebut sebagai sebaik raja di dalam hadis Rasulullah SAW yang bermaksud sabda Rasulullah SAW ketika menggali parit dalam peperangan Khandaq, Konstantinopel akan jatuh ke tangan tentera Islam. Rajanya adalah sebaik-baik raja dan tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maka telah ramai umat Islam berlomba untuk menang Konstantinopel bagi mengecapi apa yang telah dijanjikan oleh Allah SWT. Sebagai contoh, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, iaitu sahabat Nabi Muhammad, sahabat Rasulullah SAW, telah syahid dalam sebuah kempen semasa zaman kerajaan Umayyah. Telah dimakannya jasadnya di bawah dinding kota Konstantinopel di atas permintaannya sendiri. Ini kerana beliau ingin mendengar derapan tapak kaki kuda apabila beraja yang mengotai sebagai tentera semasa mereka membebaskan kota itu. Akhirnya hadis ini telah berjaya dibuktikan oleh tentera yang dipimpin oleh Sultan Muhammad kedua, iaitu Sultan Muhammad Fatih, ketika pemerintahan kerajaan Osmaniyah. Disebabkan kejayaan baginda menang kota itu yang memberikan gelaran Muhammad Al-Fatih yang bererti pembuka yang besar. Baginda sentiasa bersifat tawaduk. Semasa meminda benteng Umayyah Hisari, baginda dengan begitu sahaja membuka baju dan serbannya bagi melakukan kerja-kerja berat. Ada yang mengatakan bahawa Muhammad Al-Fatih sangat kuat menyimpan rahsia kerajaannya. Itu sahaja daripada saya. Saya pas kepada kawan saya iaitu Is untuk meneruskan tentang biodata Sultan Muhammad Al-Fatih. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Is Farhan dan saya akan sambung sedikit lagi apa yang telah kawan saya sampaikan tentang biodata Sultan Muhammad Al-Fatih. Okey, jadi baginda Sultan Muhammad Al-Fatih, beliau sudah menaiki tahta beliau sejak berusia 19 tahun lagi dan diangkat sebagai Khalifah Uthmaniyah yang ke-7 pada masa itu. Beliau adalah salah seorang sultan yang memerintah Empire Uthmaniyah dalam masa yang singkat, iaitu daripada 1444 hingga ke 1446 dan kemudian bersambung balik pada tahun 1451 hingga ke 1481. Dia merupakan seorang negarawan ulung dan panglima tentera agung yang memimpin sendiri 25 kempen ketenteraannya dengan keberanian, keimanan dan kebijaksanaan kedua-dua tentera dan beliau sendiri. Menyebabkan ramai rakyat jelatannya kagum dengan usahanya dalam cuba untuk menakluki Konstantinopel pada masa itu. Beliau telah menguasai sekurangnya 7 bahasa, terutamanya bahasa Arab, bahasa Turki, bahasa Greece dan Hebrew, menyebabkan ramai rasa hormat dan mensegani kebijaksanaannya. Sayangnya baginda meninggal dunia pada usia yang amat muda, iaitu atau pada tarikh 3 Mei 1481 semasa beliau masih berumur 49 tahun. Terima kasih Muhammad Muaz dan Is Farhan kerana membentangkan mengenai biodata Sultan Muhammad Al-Fatih. Okey, sekarang saya Nur Aimah bin Wasfika akan membentangkan kisah bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih menakluk Konstantinopel. Okey, Turki Uthmaniyah ataupun Ottoman Empire disebut dalam bahasa Inggeris telah mencatatkan sejarah besar dalam penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453. Penaklukan Konstantinopel ini dilakukan oleh Turki Uthmaniyah di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih ataupun dalam bahasa Inggerisnya Sultan Muhammad II lah, dengan mengalahkan tentera Roman ataupun dikenali sebagai Byzantine Empire di kota Konstantinopel. Kota Konstantinopel ini dulu merupakan satu kota yang amat penting di dunia dalam adab
abad pertengahan kerana terletak di kawasan yang strategik dalam perekonomian dan juga politik dunia. Konstantinopel ini terletak di antara benua Asia dan Eropah serta di sebelah Selat Bosporus dan menjadi ibu kota Byzantium sejak 324 Masihi sampai awal abad ke-15 Masihi. So, sejak kecil lagi Sultan Muhammad Al-Fatih ni telah meninjau dan mengkaji usaha yang dibuat oleh ayahandanya sendiri, iaitu Sultan Murad II untuk menawan kota Konstantinopel ni. Sepanjang 2 tahun pertama lepas beliau menjadi raja atau mengangkat takhta, baginda telah mengkaji pelan-pelan untuk menakluki kota Konstantinopel secara terperinci pada hampir setiap malam bagi mengenal pasti sebarang faktor-faktor kelemahan yang boleh dijumpai di kota Konstantinopel itu. Baginda juga telah mengkaji sebab mengapa kempen-kempen yang terdahulu gagal untuk menakluki kota Konstantinopel, dan beliau membincangkan tersebut kepada panglima-panglima perang beliau dan telah membuat strategi-strategi yang bagus untuk digunakan dalam peperangan ini. Dan pada umur 21 tahun, baginda telah berjaya menawan kota Konstantinopel dan serta menggulingkan Empire Byzantine ketika itu. Seterusnya mengenai apa yang berlaku ketika peperangan tersebut. Sultan Muhammad Al-Fatih telah membuat persiapan yang amat lengkap untuk menawan kota Konstantinopel. Beliau menyediakan angkatan tentera yang besar dan canggih. Angkatan tenteranya disertai kira-kira 265,000 para mujahid dan dilengkapi oleh 400 buah kapal. Dan kapal-kapal ini amat canggih ketika pada zaman tersebut lah. Baginda telah membina peralatan perang yang moden ketika itu, iaitu meriam gergasi yang boleh menembak bom seberat 300 kg dengan jarak yang jauh, iaitu 1.5 km. Disebabkan Raja Byzantine yang tak nak menyerah kalah, ketiga diugut oleh Sultan Muhammad Fatih, kota itu telah dikepung oleh tentera-tentera Sultan Muhammad Al-Fatih, dan pada tanggal 19 April 1453, kota itu telah dihujani dengan tembakan meriam selama beberapa hari hingga dinding luar kota Konstantinopel tu telah rosak teruk. Dan pelbagai juga taktik-taktik lain telah digunakan, seperti menggunakan menara bergerak untuk masuk ke kota Konstantinopel, membina jalan-jalan yang menggunakan kayu balak untuk menyerang kapal-kapal Byzantine, dan akhirnya pada 29 Mei 1453 kota Konstantinopel telah jatuh di tangan Sultan Muhammad Al-Fatih, dan nama kota itu terus ditukar sebagai Istanbul. Maksudnya Istanbul ni iaitu Islam keseluruhan, dan gereja besar St. Sophie's telah diubah namanya menjadi Masjid Hagia Sophia. So nama Istanbul tu kalau sekarang kita panggil sebagai Istanbul. So itulah sejarah penaklukan kota Konstantinopel semasa zaman pemerintahan Sultan Muhammad Fatih. Saya serahkan pembincangan ini kepada presenter seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syukur Safanwa ingin menyambung sumbangan daripada Sultan Muhammad Al-Fatih di kota Konstantinopel. Sumbangan yang seterusnya ialah iaitu menyebarkan dakwah Islamnya di kota Konstantinopel ke benua Eropah. Seperti yang dikatakan, selain kejayaan dalam bidang ketenteraan dan penaklukan wilayah, Sultan Muhammad Al-Fatih juga berjasa dalam mengembangkan dakwah Islam ke benua Eropah. Melalui akhlak dan kepribadian beliau, ramai yang tertarik dan memeluk Islam, dan hal ini berlaku pada hari kemenangan tenteranya, iaitu apabila beliau telah mengampunkan penduduk Kristian kota Konstantinopel. Dengan sikap toleransi yang ditujukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih tersebut menyebabkan ada dalam kalangan pendiri terus menyatakan keislaman mereka. Seterusnya, Sultan Muhammad Al-Fatih juga mendirikan masjid-masjid di kota Konstantinopel, seperti gereja besar St. Sophia dijadikan pusat ibadat
orang Islam, dan pada hari ini gereja tersebut dikenali sebagai Masjid Hagia Sophia. Bangunan masjid ini diubah sesuai mengikut seni bina Islam, iaitu pada dinding-dinding dan tiang masjid tersebut dihiasi dengan ayat Al-Quran yang bertulisan dengan khot yang indah. Dan di luar masjid pula dibina sebuah menara, dan pada zaman sultan berikutnya bilangan menara meningkat kepada 3 buah, dan baginda juga membina 11 buah masjid, termasuk sebuah masjid yang berhampiran dengan makam Abu Aib Al-Ansari. Dan di tepi masjid tersebut dibina sebuah kubah yang berwarna putih, dan tempat ini akhirnya menjadi tumpuan-tumpuan ahli tasawuf. Dan bagi pada agama, Sultan Muhammad Fatih memberi kebebasan beragama di kota Konstantinopel. Hal ini kerana ramai orang Yahudi dan Arab yang ditindas di Andalus telah berpindah ke Istanbul. Maka Sultan Muhammad Al-Fatih juga telah membenarkan agama Kristian diamalkan dengan mengekalkan gereja dan pengamalan mazhab ortodoks mereka, dan baginda juga telah meminta pihak gereja berhimpun dan memilih seorang ketua padri dalam kalangan mereka. Dan akhirnya Anadius dipilih sebagai ketua, dan Anadius tersebut berkata bahawa beliau lebih suka melihat serban sultan daripada melihat topi Latin oleh Katolik, kerana pihak Katolik Barat telah menindas pihak Ortodoks. Dan sultan juga mengarahkan supaya gereja ini tidak dimusnahkan atau diapa-apakan di kota Konstantinopel. Seterusnya, saya Nur Alim Haziq akan membentangkan untuk bahagian yang seterusnya, iaitu implikasi penaklukan Sultan Al-Fatih di kota Konstantinopel. Terdapat beberapa kesan daripada penaklukan beliau, iaitu yang pertamanya ialah beliau telah menukarkan gereja St. Sophie's kepada Masjid Hagia Sophia. Jadi, sebelum penaklukan beliau, gereja St. Sophie's ini merupakan satu gereja yang besar dan gereja utama di kota Konstantinopel. Apabila beliau berjaya untuk menakluk kota Konstantinopel, beliau telah menukarkan gereja ini kepada sebuah masjid, iaitu Masjid Hagia Sophia. Sehingga kini Masjid Hagia Sophia masih kekal teguh berdiri di kota Istanbul. Yang keduanya ialah beliau telah memperkembangkan tamadun Islam di kota Konstantinopel. Dengan penaklukan yang dilakukan oleh beliau ini menunjukkan bahawa tamadun Islam telah terbuka di situ. Dengan ini beliau telah membina banyak kemudahan seperti masjid, sekolah dan juga hospital. Ini menunjukkan beliau mengambil berat terhadap masyarakat di sana, terutama dari segi pendidikan dan pelajaran. Beliau juga menyusun atur pentadbiran, penyanderaan, politik dan juga pembangunan di sekitar kota Konstantinopel. Yang terakhir ialah keadilan beragama. Terdapat kisah di mana orang Yahudi dan juga orang Arab telah ditindas di Sepanyol dan berpindah ke kota Konstantinopel. Apabila pengijrahan orang Yahudi dan orang Arab ke kota Istanbul, Sultan Al-Fatih telah membenarkan agama Kristian untuk diamalkan di kota Konstantinopel dan mengekalkan gereja yang ada di sana. Beliau juga membenarkan pengamalan mazhab ortodoks untuk agama Kristian. Ini menunjukkan beliau merupakan seorang yang terbuka dan sangat memberi dan sangat adil terhadap semua rakyatnya. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najmi bin Muhammad Noor. Hari ini saya akan membentangkan tentang kesimpulan untuk kehidupan Sultan Muhammad Al-Fatih. Kehidupan kepribadian dan kepimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih dapat memberikan gambaran secara jelas dan terperinci mengenai ketakwaan, keyakinan dan kepertahanannya kepada Allah dan kepada agama, menjadikan beliau Sultan yang adil, amanah, berwawasan serta penyayang terhadap rakyatnya. Ini seperti yang digambarkan melalui sabda Rasulullah SAW, iaitu sesungguhnya Konstantinopel akan ditakluki, maka sebaik-baik pemimpin adalah
sebaik-baik pemimpin dan tenteranya adalah yang menakluki Konstantinopel. Personaliti seorang Muslim yang beriman itu dapat dilihat dari aspek kepedulian dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dapat dibuktikan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih sendiri. Dan akhir sekali, kekuatan pimpinan di bawah Sultan Muhammad Al-Fatih iaitu dikenali sebagai Sultan Mehmed yang kedua yang masyhur membuatkan dirinya terkenal pada hari ini, yang dapat membuka Konstantinopel. Saya saja daripada saya. Saya akan memberikan kesimpulan yang seterusnya kepada Ammar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Ammar Haziq bin Ahmad Kamal dan saya akan menyambung kesimpulan daripada kisah Sultan Muhammad Al-Fatih atau dikenali sebagai Sultan Mehmed II pada zaman ini. Jadi jelaslah daripada kepimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih ini, kita dapat melihat bahawa beliau ini seorang yang mempunyai jati diri yang unggul. Daripada jati diri ini dapat melahirkan sebuah tentera Islam yang optimistik, yang kuat, yang berani, yang tidak takut syahid dan sentiasa beriman kepada Allah Ta'ala. Mereka menjadikan Sultan Muhammad Al-Fatih ini sebagai pedoman untuk mereka untuk berjaya ke arah atau ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan pada masa itu juga mereka telah berjaya menakluki satu kota yang digeruni pada zaman itu. Satu kota yang indah, satu kota yang besar pada zaman itu, iaitu kota Konstantinopel. Mereka berjaya menakluki dengan kepimpinan tentera Islam di bawah Sultan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II. Mereka bukan sahaja menakluki, mereka juga berjaya memajukan kota Konstantinopel ini sehingga menjadi bual mulut rakyat di seluruh pelosok dunia, mahupun selatan, mahupun utara, mahupun timur ataupun barat. Jadi sabda Nabi juga jelas telah menyatakan bahawa Konstantinopel ini akan berjaya ditakluki, dan dia berkata sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baik tentera adalah tenteranya yang akan menaklukinya. Dan jelas bahawa Sultan Muhammad Al-Fatih ini adalah satu pemimpin yang berjaya menakluki kota Konstantinopel itu. Jadi daripada personaliti daripada kepimpinannya Sultan Muhammad Al-Fatih ini, jelaslah bahawa beliau ini adalah seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang berwibawa, seorang pemimpin yang tegas, membawa rakyatnya ke jalan yang benar, ke jalan Allah Ta'ala. Jadi sebagai anak muda, kita perlulah sentiasa menteladaninya di bawah pemimpinannya bahawa pemimpinan yang tidak elok akan membawa kepada kerosakan sesebuah negara. Dan jika kerosakan negara itu akan melahirkan rakyat yang miskin, pimpinan yang kleptokrat, pimpinan yang tidak adil, dan ini akan memecahkan lagi perpaduan antara kaum. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih ini jelas telah membuktikan bahawa mereka ini atau pimpinannya ini telah berjaya pada zaman itu dan haruslah diikuti pada zaman sekarang, di mana pimpinan yang adil, pimpinan yang sama itu akan melahirkan rakyat yang berinovasi, yang kreatif, dan sentiasa melahirkan lagi pemimpin yang teguh imannya daripada tahun ke tahun. Sekian daripada saya, terima kasih.